Assalamualaikum dan selamat pagi. Hai semua, bertemu kembali dalam kelas PDPR Bahasa Melayu Tingkatan 1 bersama Cikgu Pija. Baiklah, pada hari ini kamu akan belajar tema yang ketujuh iaitu teknologi amalan hijau. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan amalan hijau? Baiklah, amalan hijau bermaksud merupakan langkah untuk ataupun bertujuan untuk memelihara dan memulihara alam sekitar dan juga untuk mencipta suasana persekitaran hidup yang lebih baik bagi semua makhluk. Okey, merangkumi manusia, flora dan fauna dan juga seluruh ciptaan Allah selainnya seperti apa? Okey, air, tanah, udara dan sebagainya. Okey, melibatkan semua hidupan yang ada di muka bumi. Okey? Jadi pada hari ini kamu akan belajar di bawah tajuk pencemaran alam. Okey, pada hari ini kamu akan belajar kemahiran menulis. Okey, kamu juga boleh merujuk buku teks muka surat 81. Baiklah, sebelum kita ke topik pembelajaran kita pada hari ini, cikgu akan terangkan standard kandungan dan juga standard pembelajaran pada hari ini. Pada hari ini kamu akan belajar kemahiran menulis. 3.4, menulis untuk menghasilkan prosa secara terancang. 3.4.1, membina kerangka penulisan dengan menyenaraikan isi yang sesuai secara terancang dan kemas menggunakan bahasa yang tepat. Jadi pada hari ini fokus utama kita ialah membina kerangka penulisan. Sebelum kita nak bina satu penulisan yang lengkap ataupun karangan yang lengkap, kita kenalah membina kerangka penulisan. Contohlah kau bayangkan kita nak bina rumah, kita mesti ada pelan. Macam tu juga nak bina karangan. Kita mesti ada kerangka karangan. Jelas? Baiklah, seterusnya ialah kriteria kejayaan. Murid berjaya sekiranya murid dapat yang pertama, menerangkan maksud pencemaran alam. Nanti kamu dapat menerangkan apakah yang dimaksudkan dengan pencemaran alam. Kamu dapat tahu apakah jenis-jenis pencemaran alam. Yang kedua ialah menyenaraikan isi-isi penting yang terdapat dalam karangan. Macam mana nak dapat isi? Berdasarkan kehendak soalan. Yang ketiga ialah menulis kerangka karangan berdasarkan bahan dengan betul. Jadi pada hari ini fokus kamu ialah kamu perlu menulis kerangka karangan berdasarkan petikan daripada buku teks. Jelas? Jadi pada hari ini ada 3 kriteria kejayaan yang perlu kamu capai. Baiklah, seterusnya ialah apakah yang dimaksudkan dengan pencemaran alam. Ada siapa-siapa tahu? Jom kita tengok apakah maksud pencemaran alam. Jom kita tengok. Pencemaran alam ialah, pencemaran alam merujuk kepada, berdasarkan Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, pencemaran alam bermaksud berlakunya sampah sarap di darat ataupun air dan bahan kotor yang terlepas di udara sehingga menjejaskan kebersihan alam. Contohnya, berlakunya pembuangan sampah yang terdapat di kawasan sungai ataupun laut. Dan menyebabkan sungai tersebut tercemar. Jadi itu adalah maksud pencemaran alam. Kalau udara pula,
Okey, pelepasan asap daripada kilang ataupun kenderaan. Okey, jadi boleh menyebabkan berlakunya pencemaran udara. Okey, jadi secara tak langsung akan menjejaskan kebersihan alam sekitar. Apa kesan dia kepada manusia? Okey, kepada flora dan fauna. Okey, kejap lagi kita akan tengok. Kemudian, okey, kita akan teruskan dengan aktiviti kamu pada hari ini. Baiklah, kita akan tengok petikan buku teks muka surat 81. Baiklah kelas, seterusnya ialah menganalisis soalan. Okey, sebelum kamu nak jawab sesebuah karangan ataupun kamu nak tulis sesebuah karangan, kamu perlu menganalisis soalan tersebut. Okey, macam mana nak analisis? Kamu perlu analisis daripada arahan soalan. Okey, kita akan tengok satu-satu. Ada empat langkah untuk menganalisis soalan. Okey, yang pertama ialah okey, ini daripada petikan buku teks lah. Kita akan analisis soalan daripada petikan buku teks muka surat 81. Okey. Yang pertama ialah berdasarkan tema dan juga isu. Okey, berdasarkan tema dan juga isu. Okey, apakah isu ataupun tema yang ingin disampaikan dalam petikan buku teks muka surat 81. Okey, kamu kena tengok satu-satu lah. Dia punya tema ni, tema dia punya isu yang paling utama lah. Okey, jadi kamu kena tengok dia punya tajuk lah. Tajuknya apa? Pencemaran alam. Jadi, temanya adalah pencemaran alam. Okey, nanti kamu tulis kat sini dalam buku teks kamu, dalam buku latihan kamu, buku karangan. Okey, pencemaran alam. Okey, yang kedua adalah selepas kita dah tengok dia punya tema ataupun isu, okey, langkah yang kedua untuk analisis soalan ialah kita akan tengok kata kunci. Okey, kata kunci ni kamu nak tengok dekat mana? Okey, kamu tengok dekat dia punya arahan soalan. Okey, daripada petikan buku teks muka surat 81, arahan soalan dia di mana? Okey, ya betul. Arahan soalan adalah di bahagian aktiviti, di bahagian atas sebelah kanan. Okey. Pada bahagian aktiviti ni, arahan soalannya ialah bina kerangka penulisan tentang punca pencemaran alam. Okey, jadi dia punya kata kunci dia adalah kamu kena buat apa pada hari ni? Kamu kena bina kerangka penulisan. Ya, pandai. Okey, jadi kata kunci kamu adalah kerangka penulisan. Okey, cikgu tulis guna short form je lah. Okey, nanti kamu tulis dalam ayat yang lengkap lah Okey. Sebab kita dah tengok dia punya kata kunci daripada arahan soalan. Okey, kemudian langkah yang ketiga ialah kita akan tengok dia punya skop soalan. Okey, ataupun kehendak soalan. Okey, KS, kehendak soalan. Okey, nak tengok dekat mana skop soalan ataupun kehendak soalan? Samalah macam kata kunci, kita akan tengok di bahagian aktiviti ataupun arahan soalan. Okey, jadi tadi kata kunci adalah kerangka penulisan. Okey, kata kunci adalah kerangka penulisan. Kamu pada hari ini kamu nak buat kerangka penulisan. Okey, kamu nak buat kerangka penulisan berkaitan dengan apa? Apa kehendak soalan kamu? Adakah kamu nak buat kerangka berkaitan dengan kesan? Ataupun berkaitan dengan langkah atau punca? Okey, jadi kamu kena tengok berdasarkan arahan soalan. Okey, jadi kalau kamu baca arahan soalan ni, dia punya skop soalan ataupun kehendak soalan adalah punca pencemaran alam. Okey, jadi nanti dekat bahagian bawah ni, skop soalan, okey, dekat sini adalah punca pencemaran alam.
Okey, cikgu tulis dalam bentuk short form. Nanti kamu boleh tulis dalam bentuk ayat yang lengkap lah. Okey. Sebab kita dah tengok skop soalan. Okey, langkah yang keempat ialah okey, kita akan kenal pasti apakah jenis karangan yang akan kita bina. Okey, kamu punya tugasan pada hari ini kamu hanya perlu bina kerangka soalan. Jadi, yang ni kamu boleh abaikanlah. Maksud cikgu dalam buku nanti kamu boleh tulis. Tapi kamu tak perlu tulis karangan yang lengkap. Kita kena pasti saja apakah jenis karangan yang akan kamu bina. Okey. Karangan, jenis karangan, okey, untuk soalan yang macam ni, selalunya, okey, karangannya adalah karangan yang tidak berformat. Okey, tak ada format apa-apa. Okey, jenis karangannya adalah karangan jenis perbincangan. Okey. Karangan umum lah yang tak ada format. Okey, tapi pada hari ni kamu tak perlu bina karangan yang lengkap. Kamu hanya perlu bina kerangka penulisan. Okey, jelas? Baiklah, seterusnya ialah petikan buku teks muka surat 81. Okey, kita masih lagi dalam petikan buku teks muka surat 81. Okey, tadi kita dah tengok dia macam mana kita nak analisis soalan sebelum kita nak bina kerangka penulisan. Okey, jadi kamu punya kata kunci adalah pada hari ini kamu akan bina kerangka penulisan. Okey, skop soalan kamu. Kehendak soalan apa? Ya, punca pencemaran alam. Okey, jadi pada hari ini kamu akan fokuskan kepada punca pencemaran alam. Okey. Okey, sebelum tu, ada berapa jenis pencemaran alam? Okey, baiklah kelas. Okey, untuk kamu nak bina kerangka penulisan pada hari ini, okey, cikgu nak kamu buat kerangka penulisan berdasarkan 4 jenis pencemaran alam, iaitu yang pertama, pencemaran air, okey, yang kedua, pencemaran bunyi, yang ketiga, pencemaran udara dan juga yang keempat, pencemaran tanah. Okey, kita akan tengok satu-satu. Okey, yang pertama ialah pencemaran air. Okey, yang pertama, pencemaran air. Okey, apakah punca yang menyebabkan berlakunya pencemaran air? Okey, kalau kamu tengok selalunya, pencemaran air ni berlaku di sungai, okey, ataupun di laut. Okey, kalau kamu tengok di laut, di sungai tu, apakah yang boleh menyebabkan berlakunya pencemaran air? Okey, yang boleh, dia punya kesan dia adalah yang boleh menyebabkan ikan-ikan di dalam sungai akan mati. Okey, akan pupus dan secara tak langsung akan mengurangkan sumber makanan protein kepada manusia dan akan menjejaskan kebersihan air yang bersih. Okey, jadi apakah punca pencemaran air? Okey, puncanya adalah, okey, ya, betul, sikap manusia yang membuang sampah di dalam sungai. Okey, kalau kamu tengok tambah-tambah di kawasan kampung yang berdekatan dengan sungai, kalau kamu tengok sungai kamu tu memang banyak sampah sebab sikap masyarakat yang tinggal di kawasan sekeliling yang hanya membuang sampah di dalam sungai. Okey, jadi akan menyebabkan berlakunya pencemaran air. Kamu boleh tengok dia buang apa? Dia buang banyak jenis sampah, macam-macam. Dia buang plastik, dia buang sisa makanan dan akan menyebabkan apa kesan dia? Selain daripada sungai ikan mati, kita hilang sumber air bersih. Okey, selain tu adalah menyebabkan menimbulkan ketidakselesaan kepada masyarakat sekeliling sebab dia akan mengeluarkan bau yang busuk.
Okey, jadi dekat bahagian punca nanti kamu boleh tulislah. Okey, kamu tak perlu tulis banyak sebab setiap apa ni jenis pencemaran kamu hanya perlu tulis satu sahaja punca. Okey, jadi yang pertama kamu boleh tulis pembuangan sampah. Okey, pembuangan sampah. Okay, nanti kamu kena tulis huraian dan sebagainya lah. Okay, cikgu boleh bagi yang lain, nanti kamu boleh pilih lah. Kamu boleh pilih. Okay, pembuangan sampah. Okay, selain tu adalah apa lagi? Ya, pembuangan sisa toksik daripada mana? Daripada kilang. Jadi ini adalah salah satu punca yang menyebabkan berlakunya pencemaran air. Okey. Kemudian yang kedua, kita boleh tengok yang kedua, pencemaran. Selain pencemaran air adalah pencemaran udara. Okey, berdasarkan gambar, kamu tengok gambar daripada petikan buku teks ni. Okey, kamu boleh nampak gambar apa dekat sini? Yang besar ni. Ini adalah gambar pelepasan asap. Asap daripada mana? Asap daripada cerobong kilang. Okey, ataupun kamu boleh tengok dekat sini kenderaan. Okey, asap daripada kenderaan yang ada di jalan raya. Banyak sangat kenderaan yang ada di jalan raya boleh secara tak langsung boleh menyebabkan berlakunya pencemaran udara. Okey, sebab kenderaan ni dia mengeluarkan asap. Okey. Jadi dekat bahagian sini kamu boleh tulis. Sekejap cikgu tukar warna. Okey, kamu boleh tulis pelepasan asap kilang ataupun kenderaan. Okey. Cikgu tulis pelepasan asap je lah. Okey, nanti kamu boleh tulis dalam ayat yang lengkap. Okey. Yang ketiga, okey, kita dah ada pencemaran air, kita dah ada pencemaran udara. Okey, yang ketiga apa? Pencemaran tanah. Okey, pencemaran tanah. Okey, apakah yang menyebabkan berlakunya pencemaran tanah? Okey, pencemaran tanah adalah, okey, tadi cikgu cakap pelepasan asap kan? Okey, dia boleh juga daripada, cikgu baru teringat, dia boleh juga daripada pembakaran terbuka. Okey, kamu boleh pilih lah. Kamu tak perlu ambil semua. Kamu pilih salah satu sahaja. Dan kamu kena huraikan, bagi contoh, kesan dan sebagainya lah. Daripada isi yang kamu pilih tu. Okey, kejap lagi cikgu tunjuk macam mana nak buat kerangka penulisan. Okey, yang ketiga adalah pencemaran tanah. Okey, pencemaran tanah puncanya adalah pembuangan sampah di merata-rata tempat. Okey, itu secara tak langsung akan menyebabkan berlakunya pencemaran tanah. Okey. Okey, apa lagi punca pencemaran tanah yang lain? Baiklah, punca lain untuk pencemaran tanah adalah okey, daripada punca pembalakan, okey. Pembalakan yang tidak terancang secara tak langsung juga boleh menyebabkan berlakunya pencemaran tanah. Okey, kenapa? Sebab okey, kalau sekiranya aktiviti penebangan hutan ni dia tidak dikawal, okey, dia akan menyebabkan struktur tanah tu menjadi longgar. Sebab apa menjadi longgar? Sebab ketiadaan akar pokok untuk mencengkam tanah. Okey, bila pokok dah ditebang, okey, kita dah tak ada pokok, jadi dah tak ada akar pokok untuk mencengkam tanah. Dan apa kesan dia? Okey, secara tak langsung akan menyebabkan tanah runtuh berlaku dan nyawa haiwan serta penduduk yang tinggal berhampiran dengan kawasan tersebut akan terancam. Okey, jadi selain daripada pembuangan sampah, okey, pembalakan juga adalah salah satu
menyebabkan berlakunya pencemaran tanah. Okey, cikgu bagi dua setiap satu ni tapi kamu hanya pilih satu sahaja. Okey, dan yang keempat adalah kita dah ada pencemaran air, pencemaran bunyi, pencemaran udara dan juga pencemaran tanah. Cikgu dah sebut kan? Okey, jadi yang terakhirnya ialah pencemaran bunyi. Okey, PB. Pencemaran bunyi. Okey, jadi apakah punca yang menyebabkan berlakunya pencemaran bunyi? Okey, puncanya ialah daripada aktiviti perindustrian ataupun cikgu boleh bagi contohlah dekat kawasan perumahan. Okey, berlakunya adanya aktiviti pembinaan aktiviti-aktiviti pembinaan. Jadi secara tak langsung apabila diorang melakukan aktiviti pembinaan, dia akan mengeluarkan bunyi yang agak bising lah. Jadi dia akan mengganggu ketenteraman penduduk di kawasan sekitar. Okey, itu adalah salah satu pencemaran bunyi iaitu aktiviti perindustrian. Okey. Okey, selain aktiviti perindustrian, apa lagi contoh punca yang menyebabkan berlakunya pencemaran bunyi? Okey, kalau tadi pencemaran udara, okey, pelepasan asap daripada kenderaan kan? Okey, kenderaan juga selain dia mengeluarkan asap, okey, dia juga boleh menyebabkan berlakunya pencemaran bunyi. Sebab apa? Sebab bunyi deruman, bunyi daripada yang dikeluarkan daripada enjin kenderaan di jalan raya serta bunyi horn. Okey, horn ni bila dia akan berlaku? Bila pengguna jalan raya akan membunyikan horn? Ya, bila waktu berlakunya kesesakan lalu lintas. Jadi, dekat situ akan berlakunya pencemaran bunyi. Okey, jadi punca yang kedua adalah daripada kenderaan. Okey, jelas? Okey, jadi ada berapa punca daripada setiap daripada setiap jenis pencemaran. Okey. Ada 4 jenis pencemaran. Okey, setiap pencemaran tu cikgu bagi 2 contoh punca. Okey, nanti kamu boleh tengoklah. Kamu tak perlu ambil semua. Kamu hanya perlu ambil satu sahaja punca dan kamu kena buat kerangka karangan. Okey, jelas? Okey, yang seterusnya ialah kerangka karangan. Okey, cikgu akan terangkan macam mana kamu nak bina kerangka karangan. Okey, sebelum tu kita akan tengok dulu. Apakah tujuan ataupun objektif kenapa kamu nak menyediakan kerangka karangan? Tak boleh ke cikgu kalau saya terus tulis karangan? Kenapa saya nak kena buat kerangka karangan? Tak membazir masa ke? Sempat ke nanti saya nak tulis karangan kalau saya habiskan masa saya dengan menulis kerangka karangan? Okey, untuk kerangka karangan, kamu tak perlu tulis ayat yang panjang. Kamu hanya tulis ayat yang pendek-pendek sahaja. Hanya untuk apa? Okey, kita akan tengok apakah dia punya tujuan menyediakan kerangka karangan. Okey, yang pertama. Kerangka karangan ditulis adalah untuk menentukan isi penting yang telah disenaraikan. Okey, contohlah kalau macam tadi kan. Okey, kamu punya skop soalan ataupun kehendak soalan kamu adalah isi penting berkaitan dengan punca pencemaran alam. Okey, tadi kita dah senaraikan. Okey, ada 4 jenis pencemaran alam. Okey, daripada 4 jenis pencemaran alam tu, kamu dah senaraikan 2 sudah ada 8 punca pencemaran alam daripada 4 jenis pencemaran alam. Okey, faham? Okey, jadi dia akan menentukanlah isi-isi penting yang telah disenaraikan, yang telah kamu senaraikan. Okey, kalau kamu tak buat kerangka karangan, maksudnya kamu tak ada senarai isi penting tersebut. Okey, mungkin nanti kalau kamu nak tulis karangan, kamu akan lupa. Apa isi penting aku yang kedua?
Kamu dah seronok kan tulis isi penting yang pertama, dah sampai untuk peringkat yang ketiga untuk isi yang kedua tu, kamu dah lupa. Apa isi aku tadi? Kalau kamu tulis kerangka karangan, okey, kamu boleh rujuk kamu punya kerangka karangan. Oh, ini isi aku. Okey, aku ingat. Bolehlah tulis. Betul tak? Okey, jadi sangat penting untuk kamu sediakan kerangka karangan. Okey, yang kedua adalah supaya isi penting tidak terpesong. Okey. Supaya isi penting tidak terpesong daripada apa? Daripada tajuk ataupun kehendak soalan. Okey, contohlah tadi kan. Kamu punya kehendak soalan kamu adalah punca. Okey, kamu dah siap tulis. Kamu dah seronok sangat mengarang kan? Okey, kamu mengarang isi yang pertama. Okey, isi yang pertama tu betul. Kamu ikut kehendak soalan, skop soalan dia punca. Lepas tu dah masuk isi yang kedua. Masih lagi betul. Skop soalan dia adalah punca. Okey, masuk isi yang ketiga. Okey, kamu dah melalut dah. Kamu dah pergi ke langkah. Tak boleh lah sebab dia punya kehendak soalan dia adalah punca. Jadi, itulah pentingnya kamu menyediakan kerangka karangan. Bila kamu ada kerangka karangan, kamu boleh rujuk. Apa tadi aku punya kehendak soalan? Kamu tengok isi penting dalam kerangka karangan kamu berkaitan dengan punca. Jadi, kamu tak akan terpesong daripada tajuk soalan. Kalau terpesong, kamu punya markah memang akan menjejaskan markah kamu lah. Kamu tak akan dapat markah cemerlang. Okey, jelas? Okey, yang seterusnya ialah susun isi ikut urutan. Okey, ini pun penting sebab apa? Okey, kalau kamu dah ada kerangka karangan, okey, kamu akan nampaklah, okey, contohlah dekat bahagian isi tu, okey, kamu dah nampak dah, okey, dekat ayat yang pertama, apa aku nak tulis? Ayat yang kedua, aku nak tulis berkaitan dengan apa? Ayat yang ketiga berkaitan dengan apa? Ayat yang keempat berkaitan dengan apa? Jadi, kamu dah nampak dia punya susunan isi ikut urutan. Okey, kalau isi tu, dalam perenggan isi, kejap lagi cikgu akan ajar kamu satu teknik untuk menulis perenggan isi. Jadi, kamu akan ikutlah kamu punya teknik tu. Kamu tak akan terpesong. Okey, jelas? Dan yang keempat adalah kamu dapat menghuraikan setiap isi penting yang telah kamu senaraikan. Okey, contohlah tadi kamu dah ada 4 isi penting kan? Okey, jadi kamu dapat menghuraikan keempat-empat isi penting tanpa meninggalkan satu pun isi. Okey, bila kamu tak senaraikan kerangka karangan, besar kemungkinan kamu akan terskip kamu punya isi penting. Okey, jelas? Yang seterusnya ialah fakta tidak akan berulang. Okey, ini adalah tujuan untuk kamu menyediakan kerangka karangan supaya fakta yang kamu tulis tu tak berulang-ulang. Kamu tak akan tulis benda yang sama. Okey? Dan yang terakhir ialah memastikan had panjangnya karangan kamu. Jadi, kalau kamu dah tulis kerangka karangan, kamu dah boleh agak. Okey, berapa panjang karangan kamu ni? Kamu dah sampai perenggan yang keempat kan? Okey, kamu dah boleh agak dah. Okey, lagi sikit lagi kan? Dah nak sampai perenggan yang terakhir. Kamu boleh tentukanlah kamu punya setiap patah perkataan ataupun panjang setiap perenggan lah. Okey, jelas? Baiklah, seterusnya ialah kerangka karangan. Okey, cikgu akan terangkan dekat kamu. Okey, ini adalah contoh kerangka karangan yang perlu kamu tulis. Okey, yang cikgu bagi ni dalam bentuk jadual. Okey, nanti kamu akan bina kerangka karangan dalam bentuk peta pemikiran, iaitu peta dakak. Okey. Nanti cikgu akan tunjukkan dalam grup Telegram lah macam mana bentuk peta dakak tu. Kamu pun tahu, cikgu yakin. Kamu tahu kan sebab kamu pun dah belajar daripada kamu sekolah rendah lagi kan. Apakah yang dimaksudkan dengan bentuk peta dakak. Okey, kemudian untuk kerangka karangan macam biasalah. Okey, kalau kita nak buat karangan kita mesti ada apa? Pendahuluan, isi dan juga
penutup. Okey, macam manusia. Okey, kita ada kepala, kita ada badan, kita ada kaki. Macam tu juga karangan. Dia ada kepala, ada badan, ada kaki. Kepala dia apa? Pendahuluan. Penutup dia kaki dan isi adalah badan. Okey, sama macam manusia lah. Lebih lah cikgu ibaratkan lah. Okey. Okey, jadi untuk pendahuluan, okey, apa yang perlu ada dalam kerangka karangan bagi pendahuluan ialah, okey, kamu boleh menggunakan teknik arca. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan teknik arca? Teknik arca ialah, okey, yang pertama AR. Okey, kita akan tengok dulu yang pertama AR. AR ialah ayat rangsangan ataupun ayat tema. Okey, kalau macam yang tadi, sebelum yang tadi cikgu ajar kamu tu, analisis soalan kan sebelum kamu nak bina soalan, sebelum kamu nak bina karangan, okey, sebelum kamu nak menulis karangan, okey, kamu kena analisis soalan kan. Tadi kita dah analisis soalan dan temanya ialah apa? Pencemaran alam. Jadi nanti dalam buku kamu untuk bahagian kerangka pendahuluan, kamu tulislah temanya adalah pencemaran alam. Okey. Yang kedua adalah C. C ialah contoh. Okey, contoh kepada pencemaran alam. Okey, apa contoh pencemaran alam? Kamu boleh bagi jenis-jenis pencemaran alam iaitu air, bunyi, udara dan juga tanah. Okey. Kemudian yang ketiga, yang terakhir ialah A. A adalah ayat arah. Okey, ayat arah adalah berdasarkan analisis soalan yang kita dah buat tadi. Ayat arah ialah kehendak soalan ataupun skop soalan. KK lah cikgu tulis kat sini, kehendak soalan. Okey, kehendak soalan tadi apa? Betul, kehendak soalannya adalah punca. Okey. Jadi, dekat ni kamu abaikan yang kesan ni. Yang ni tak perlu. Okey, punca. Jadi, kamu punya kehendak soalan adalah punca pencemaran alam. Okey, jadi ini adalah kerangka karangan bagi pendahuluan. Okey, nanti dalam peta dakap tu, okey, kamu boleh tulislah yang ni. Okey, yang pertama, kan tadi cikgu cakapkan kerangka karangan kamu tak perlu bina ayat yang lengkap. Okey, ayat yang lengkap hanyalah untuk hanyalah untuk inilah kamu punya karangan yang lengkap. Okey, untuk kerangka karangan kita hanya buat kalau dalam bahasa Inggerisnya adalah draft kan. Kita conteng-conteng sahaja. Tak perlu ayat yang lengkap. Yang tu adalah untuk berbalik kepada tujuan penulisan kerangka karangan tadilah, hanya untuk supaya kita tidak terpesong daripada menulis karangan. Jadi kamu hanya tulis dalam bentuk ayat yang ringkas sahaja. Okey, ini adalah contohlah macam mana nak tulis kerangka karangan bagi pendahuluan. Okey, yang kedua adalah bagi isi. Okey, untuk bahagian isi, tadi kita dah bincangkan. Okey, untuk bahagian isi tu 4 lah kan isi dia. Isi dia kamu kena tengok berdasarkan ni lah kamu punya ayat arah. Ayat arah kamu adalah punca. Ayat arah ataupun kehendak soalan ataupun minta maaf lah, ini bukan KK, ini adalah KS. Okey, KK adalah kata kunci, ini adalah KS, kehendak soalan ataupun skop soalan SS. Okey, minta maaf cikgu salah tadi. Okey, isi ni kamu mestilah berkaitan dengan skop soalan ni lah. Okey, dan tadi kita dah bincang, cikgu nak kamu bina, untuk bahagian isi kamu bina empat isi, iaitu okey, satu punca daripada sebab kita punya skop soalan punca kan. Jadi cikgu nak kamu bina satu punca daripada jenis pencemaran air. Okey, satu punca pencemaran bunyi, satu punca pencemaran udara dan yang terakhir satu punca daripada pencemaran tanah. Jadi ada 4 isi yang perlu kamu bina. Okey, untuk kerangka karangan. Okey, jadi
kita akan tengok teknik yang kamu akan gunakan untuk membina isi. Okey, yang pertama ialah, okey, tekniknya ialah teknik imbakuk. Okey, apa yang dimaksudkan dengan teknik imbakuk? Okey, I ialah idea utama ataupun isi kamu ataupun ayat topik. Okey, isi yang mana? Yang kita dah bincang tadi itulah, punca lah. Isi adalah punca. Okey, jadi dalam pencemaran air, puncanya apa? Kita ambil pencemaran. Kejap, kamu nak ambil pencemaran apa? Boleh lah pencemaran apa tu? Okey, kita ambil yang senang lah, pencemaran udara. Okey, pencemaran udara. Tadi contohnya adalah daripada pembakaran terbuka. Jadi isi kamu adalah pembakaran terbuka lah. Okey. Okey, pembakaran terbuka. Jadi, ni idea utama. Okey, kita akan tengok yang kedua, M. M tu apa? M adalah mengapa. Merujuk kepada mengapa, iaitu huraian. Kamu perlu huraikan. Okey, untuk M ni, kamu kena tengok berkaitan dengan pembakaran terbuka. Kenapa berlakunya pembakaran terbuka? Okey, kenapa boleh menyebabkan berlakunya pembakaran terbuka? Okey, pembakaran terbuka berlaku adalah disebabkan oleh sikap masyarakat yang suka membakar sampah di kawasan yang terbuka. Itu adalah huraian daripada daripada idea lah pembakaran terbuka kan. Dia orang suka melakukan pembakaran terbuka, maksudnya dia takkan buang tambah-tambah dekat kawasan kampung kan. Dia takkan buang sampah tu di dalam tong besar yang disediakan. Dia akan bakar dekat depan rumah dia ataupun di belakang rumah dia. Dan secara tak langsung akan menyebabkan berlakunya pencemaran udara. Okey. Dan okey, yang ketiga ialah BA. BA tu apa? Bagaimana. Okey, bagaimana adalah contoh. Okey. Sama juga macam mengapa. Okey, bagaimana ni kamu perlu rujuk kepada isi. Bagaimana berlakunya pembakaran terbuka. Okey, kamu boleh tulislah nanti dekat sini. Tanda soal dekat sini. Bagaimana berlakunya pembakaran terbuka. Okey, kalau kamu tahu macam mana boleh menyebabkan berlakunya pembakaran terbuka. Masyarakat dia dia membuat pembakaran terbuka di mana? Okey, di kawasan rumah ataupun tempat tinggal. Okey, apa yang dibakar olehnya? Contohnya apa? Dia bakar apa? Dia bakar tayar ke kan? Tayar apa-apalah. Tayar basikal ke, tayar kereta ke yang dah rosak lah kan? Jadi, tayar-tayar tu dia akan mengeluarkan bahan kimia yang akan boleh menyebabkan pencemaran kepada udara kita. Jadi, secara tak langsung boleh menyebabkan berlakunya jerebu. Okey, itu adalah contohlah dia bakar apa. Jadi, kamu boleh tulis dekat sini nanti. Okey, kemudian kita akan tengok kesan. Okey, K, kesan. Apa akibat daripada pembakaran terbuka ni? Cikgu dah sebut tadi kan. Akibat dia adalah jerebu. Okey. Apa akibat jerebu pula? Akan menjejaskan kesihatan kita. Okey, jadi U. U adalah ungkapan menarik. Okey, ungkapan menarik. Okey, kat sini kamu boleh nyatakan ungkapan menarik ni dia merangkumi, dekat sini cikgu hanya tulis satu je tapi dia ada banyak lagi sebenarnya. Okey, dia merangkumi peribahasa ataupun apa lagi? Peribahasa, kata-kata tokoh ataupun maksud hadis. Okey, boleh masukkan dalam ungkapan menarik. Okey, jadi dekat bahagian sini kamu boleh tulislah sediakan payung sebelum
hujan. Masyarakat perlulah menyediakan, perlulah mengamalkan sikap bagai menyediakan payung sebelum hujan. Jangan dah berlaku baru kita nak menyesal. Jangan buat perbuatan yang macam ni. Okey? Faham? Okey. Dan yang terakhir adalah P yang cikgu lupa nak tulis dekat bawah ni. Yang terakhir adalah P. P tu apa? Penegasan. Nanti kamu tulis P adalah penegasan. Okey, penegasan ni adalah kesimpulan kecil bagi perenggan isi. Okey, dia bukan kesimpulan untuk keseluruhan karangan Untuk keseluruhan karangan dekat bahagian penutup ni. Untuk isi ada juga kesimpulan kecil tapi dia kita tegaskan kita punya isi lah. Okey, jadi dekat bahagian penegasan ni kamu hanya tulis penegasan sajalah, tak perlu tulis ayat yang panjang lah. Okey, contohnya untuk bahagian penegasan, okey, ayatnya adalah, oleh itu jelaslah bahawa pembakaran terbuka merupakan punca yang menyebabkan berlakunya pencemaran udara. Okey, itu adalah ayat penegasan. Kita tegaskan balik kita punya isi tadi. Okey, faham? Jadi, dalam bahagian untuk kerangka karangan isi ni, okey, cikgu nak kamu bina 4 kerangka karangan bagi isi daripada 4 jenis pencemaran lah. Okey, 4 jenis pencemaran. Okey, yang cikgu terangkan tadi ni, ini adalah contoh pencemaran bagi pencemaran udara. Okey. Nanti kamu terangkanlah lagi, kamu tulislah dan juga huraikan ikut yang cikgu bagi ni. Okey, dan kamu kena tulis dia punya isi kat tepi ni. Tak perlu tulis panjang-panjang, ikut macam cikgu ni. Contohlah pembakaran terbuka. Okey, dia punya mengapa tadi tu apa? Sebab masyarakat bakar sampah di kawasan terbuka. Okey, contoh dia apa yang dia bakar? Dia bakar tayak. Okey, tu je, macam tu je. Tak perlu tulis panjang-panjang. Okey, kesan dia apa? Jerebu. Okey, ungkapan menarik. Kamu tulislah apa-apa yang berkaitan nanti. Peribahasa kamu. Okey, penegasan. Tulis penegasan je. Tak perlu tulis panjang-panjang. Okey. Jadi, ini adalah contoh lah. Nanti kamu buat untuk lagi 3 isi. Okey, cikgu dah bagi contoh untuk pencemaran udara. Kamu buat lagi untuk pencemaran air, pencemaran bunyi dan juga pencemaran tanah. Okey, jelas? Kalau ada yang kamu tak faham, kamu macam, apalah cikgu bebel banyak-banyak ni, pening aku. Okey, kamu boleh tanya cikgu dalam Telegram kelas ataupun boleh personal cikgu. Okey, PM personal. Okey, yang terakhir adalah bahagian penutup. Okey, penutup adalah cadangan dan juga harapan. Okey, untuk cadangan dan juga harapan ni, jadi kamu kena tulislah apa cadangan kamu. Cadangan ni apa yang boleh dilakukan, siapa yang bertanggungjawab, masyarakat ataupun semualah, semua pihak perlulah berganding bahu. Berganding bahu mengamalkan amalan hijau. Okey, supaya apa? Harapan kamu. Tulislah harapan supaya dapat mengekalkan kebersihan yang dapat mengekalkan kebersihan alam sekitar. Titik. Jadi, itu adalah penutup. Tak perlu panjang-panjang. Tulis satu ayat cadangan, satu ayat harapan. Okey? Jelas? Okey, kita akan tengok apakah tugasan kamu pada hari ini. Okey, kamu perlu buat dalam buku karangan. Okey, indeks kamu ialah kerangka karangan SP 3.4.1. Okey, tarikh hari ini 2 Ogos 2021, hari Isnin. Okey, arahan soalan. Bina satu kerangka karangan dengan menggunakan peta dakap. Okey, ini adalah arahan soalan kamu. Dengan menggunakan peta dakap berdasarkan petikan buku teks muka surat 81. Okey, jadi tugasan kamu pada hari ini satu sahaja. Okey, kamu hanya perlu bina kerangka karangan dan kerangka karangan tu kamu perlu bina dengan menggunakan peta
dakap. Okey, peta dakap macam mana? Okey, kejap lagi cikgu akan tunjuk contoh peta dakap. Okey, yang perlu kamu binalah untuk kerangka karangan. Baiklah, seterusnya ialah peta dakap. Okey, ini adalah contoh peta dakap. Okey, dekat bahagian sini, okey, kamu perlu tulis tajuk ataupun tema lah. Apa tema kita? Tadi kita dah bincang kan, tema kita adalah pencemaran alam. Okey, jadi dekat bahagian sini nanti kamu tulis pencemaran alam. Okey, kemudian dekat bahagian yang sebelah kanan ni ada 3 kan? Okey, kita nak bina kerangka karangan, betul? Okey, kerangka karangan ada berapa ada apa dalam kerangka karangan tu? Tadi kita dah belajar kan? Okey, ada pendahuluan, ada isi dan juga ada penutup. Okey, jadi dekat bahagian sini nanti yang pertama ni kamu tulis pendahuluan. Okey, sini adalah isi. Kamu tulis dalam ayat yang lengkap lah, perkataan yang lengkap. Okey, cikgu tulis dalam bentuk huruf macam ni je lah. Okey, dan yang terakhir adalah penutup. Okey, jadi dekat bahagian pendahuluan tadi, kamu nak tulis apa dekat sini? Kamu ikut yang cikgu terangkan tadi. Guna teknik alca dekat sini. Okey, lepas tu kamu terangkan, kamu tulislah sikit AR tu apa. Okey, kemudian buatlah point apa AR. Okey, kemudian kamu tulis C. C tu apa? Contoh kan? Tulislah C tu apa. Okey, kemudian A yang terakhir. A yang terakhir adalah ayat arah ataupun skop soalan. Skop soalan dia apa? Punca pencemaran alam. Jadi kamu tulislah nanti kat sini. Okey, faham? Okey, dan yang kedua adalah isi. Dekat bahagian isi, okey, kamu senaraikanlah. Kamu tulislah kerangka karang ikut yang cikgu dah terangkan tadi tu. Ikut teknik imbakup. Okey, jadi nanti kamu tulislah I tu idea utama. Idea utama dalam kurungan apa? Okey, ikut yang I tadi cikgu suruh kamu buat ada 4 jenis. Okey, ada 4 isi lah. Berdasarkan 4 jenis pencemaran. Okey, ada pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran bunyi dan juga pencemaran tanah. Cikgu dah bagi contoh untuk pencemaran udara kan. Nanti kamu tambah lagi 3 je lah. Kalau kamu tak nak ambil yang contoh cikgu bagi tu, kamu nak buat sendiri pun tak ada masalah. Kalau nak ambil, kamu hanya salin saja berdasarkan yang cikgu dah terangkan. Okey, jelas? Okey, dan yang terakhir adalah P. P yang kedua ni adalah punca. Okey, untuk punca ni, kamu hanya tulis harapan dan juga cadangan. Okey, ada 2 je lah ayat kamu. Ayat cadangan dan juga ayat harapan. Yang 3 ni tak payah. Okey, jelas? Ini adalah contoh peta dakap yang perlu kamu buat untuk bina kerangka penulisan. Okey, nanti kamu tugasan kamu hanya satu ni je lah. Bina kerangka penulisan berdasarkan peta dakap. Okey, jelas? Kalau ada yang kamu tak faham, ada yang macam kamu masih lagi blur, confused, apa cikgu nak, cikgu saya tak faham lah dekat bahagian ni, bahagian tu. Okey, kamu boleh tanya cikgu dekat personal Telegram cikgu. Okey? Boleh? Baiklah kelas. Okey, sebelum cikgu akhiri kelas kita pada pagi ini, okey, marilah sama-sama kita memelihara dan juga memulihara alam sekitar. Okey, sebab alam sekitar adalah tanggungjawab kita bersama. Okey, kalau kita tak jaga, siapa lagi nak jaga kita punya bumi? Okey, jadi kita perlulah menghentikan pemanasan global. Okey? Tadi kalau kamu tengok dalam buku teks tu ada dia tulis sikit kan berkaitan dengan pemanasan global. Okey. Tapi hari ni cikgu tak fokuslah kepada pemanasan global.
Okey, jadi kita perlulah menyayangi bumi kita. Marilah sama-sama kita mengamalkan amalan amalan hijau. Okey, salah satunya adalah kita menanam pokok di sekeliling rumah kita dan kita tidak menggunakan beg plastik semasa membeli belah. Okey, itu adalah salah satu amalan hijau lah yang boleh kamu amalkan di rumah kamu. Okey, jadi marilah sama-sama kita menjaga kebersihan alam sekitar kita supaya kita dapat hidup dalam suasana dan juga keadaan yang bersih dan juga selamat. Okey. Baiklah kelas. Okey, terima kasih kerana mengikuti kelas kita pada hari ini. Okey, sekiranya kamu ada soalan, boleh kemukakan dalam grup Telegram kelas kita ataupun kamu boleh PM cikgu secara personal. Okey? Okey, jumpa lagi minggu depan. Bye. Assalamualaikum.